Hai student, so inilah light and dark reaction. Light and dark reaction berlaku dekat chloroplast. Light reaction perlukan sunlight untuk break H2O. H2O akan pecah menjadi H positif dan OH negatif. OH negatif akan masuk dalam gerana menghasilkan oksigen. Siap untuk light reaction. Untuk dark reaction, kita perlukan bantuan ATP. ATP ialah energi. Hydrogen ion akan bertindak balas dengan carbon dioxide dekat stroma menghasilkan glukos. Glukos ialah C6H12O6. Okey, semua ni ialah mekanisme of photosynthesis yang berlaku dekat chloroplast. So, untuk light reaction berlaku dekat grana ataupun granum. Dark reaction berlaku dekat stroma. Untuk light reaction produce oxygen, dark reaction produce glucose, dan ini ialah chemical equation. So H2O plus CO2 menghasilkan H2O and C6H12O6 glucose and oxygen. So kamu boleh stablekan dia macam tu, berlaku dekat chloroplast dengan bantuan sunlight and ATP. Good luck. Bye. Hi students, so ini ialah colonization and succession in pond. So, ini berlaku dekat tasik. It's a pioneer stage, the first one. So, kolam ni masa time ni masih lagi dalam. So, pioneer stage maknanya the first species of plant that colonize. So, kita panggil dia sebagai colonization by the pioneer. So, ni ialah phytoplankton and submerged plant. So, mereka ni dapat hidup dekat sini sebabkan kerana kawasan tu kawasan yang dalam. Cukup masa, dia akan mati, dia akan decay, organic matter settles to the bottom of the pond. The pond becomes shallower and not suitable for the pioneer species. So, itu menyebabkan dia dah tak sesuai untuk hidup kat situ. Akhirnya berjaya first succession by the floating plant. So, bila kita sebut succession, maknanya process of replacing a dominant species of plant. So, floating plant berjaya lawan dengan pioneer. So, succession by the aquatic floating plant, cukup masa dia akan mati, dia akan decay. So, organic matter settles to the bottom of the pond and then become shallower. So, lagi nipis, lagi tak dalam, menyebabkan tak sesuai untuk floating plant ni hidup lagi. Akhirnya second succession by amphibious plant. So amphibious plant tu again, kenapa dia boleh hidup? Sebab kawasan tu dah jadi cetek. So bila dah jadi cetek, amphibious plant ni hidup, cukup masa dia akan mati. So it will die, more organic matter decays and settles at the bottom of the pond. Finally, the pond will dries up and becomes more suitable for terrestrial plant. So, macam tu kita lukis. Every time kamu lukis, pastikan kamu lukis nampak seakan-akan lagi cetek air tersebut ataupun kolam tersebut. And then start lukis macam tu. Very simple, jangan dahsyat-dahsyat. So, succession by terrestrial plant. So, yang ni the last one tau. So, succession will continue again and again and again. Cukup masa, kita panggil dia sebagai climax community. So, climax community ni biasanya ialah tropical rainforest. Maksud kat sini ialah semua spesies plant, semua spesies animals dah hidup dekat kawasan tu, menyebabkan menjadi community. Okay, so bila dah capai climax community, habislah colonization and succession. So, dah siap dah. Good luck. Bye. Hi students, so ini ialah human digestive system. So, teacher nak kamu bayangkan macam kamu tengah makan, okay? So, makan burger ke? Kunyah. Lepas tu kamu telan. So, apa yang berlaku masa time tu? So, dekat mulut kamu, mouth, it will produce salivary amylase enzyme. So, ini ialah air liur kita lah. It will be neutral pH 7. So, the food will break down and mechanically
and it will contain salivary amylase enzyme. So what happen is that starch and water will break into maltose with the help of salivary amylase. Siap. Seterusnya ialah esophagus, dekat bahagian tekak kita yang nak masuk ke dalam perut. The food are pushed into the stomach by peristalsis action. So dia basically macam kamu bergerak biasa je lah, bernafas, bergerak semua tu, itulah peristalsis. So seterusnya ialah liver, produce bile juice to emulsify fats and provide an alkaline medium for enzyme action in duodenum ataupun duodenum. Okey, seterusnya ialah pancreas. Pancreas will secrete pancreatic juice that contain pancreatic amylase, trypsin and lipase. Alright. So jom kita pergi pada seterusnya. Okay, so kita dah masuk dalam stomach. Now what happen is that time ni ialah acidic pH. Okay, so it's like pH 2. So what happen is that protein, for the first time, protein and water will break into polypeptides dengan bantuan pepsin. Seterusnya, casinogen and water will break into casein dengan bantuan renin. Siap untuk bahagian stomach. Dia masuk ke dalam duodenum, alkaline pH. Dia almost alkaline, almost pH 7. Dia almost neutral macam tu. So slightly alkaline lah Now untuk carbohydrate, starch and water will break into maltose dengan bantuan pancreatic amylase. Seterusnya protein yang tadi tu, polypeptides tu, dengan bantuan H2O dia akan pecah menjadi peptides dengan enzim trypsin. Seterusnya untuk fats, for the first time, lipid and water akan break into fatty acid and glycerol dengan bantuan lipase. Okay, so jom kita masuk kepada ileum. So ileum kat sini ialah carbohydrate maltose with water hydrolyzed to form glucose dengan bantuan enzim maltase. Seterusnya ialah sucrose with water akan hydrolyze to form glucose and fructose dengan bantuan sucrase. Last kali, lactose and water akan break down to form glucose and galactose dengan bantuan lactase. Okay, alright. So finally barulah protein ni nak habis. So peptide tadi tu with water akan break down jadi amino acid dengan bantuan erepsin. Okay, so semua ni ialah pecah-pecah dah habis, dah selesai. But for large intestine, it will absorb water and is involved in formation of feces. Okay, so that's it. Good luck. Hi students, so ini ialah greenhouse effect. So soalan ni biasanya 10 markah dekat dalam paper 2 section B, okay? So yang pertama sekali yang kamu nak kena tahu ialah carbon dioxide is the main greenhouse gas. Now kamu kena tahu ada banyak gas yang lain yang menyebabkan greenhouse effect, tapi carbon dioxide is the main one. This is from open burning, factories, vehicles and also combustion. Okay, next one, extensive human activities such as burning of fossil fuels and deforestation. Semua ni will increase the amount of carbon dioxide which causes earth temperature to increase. So methane, nitrogen oxide, ozone, CFCs, semua ni also increase the earth temperatures. Okay, now apa masalah dia? Efek dia kamu boleh nampak sekarang ni. Okay, so yang pertama, teacher rasa kamu pun dah tahu benda ni. Number one,
increasing sea levels. Markah pertama. Yang kedua, melting of ice and glacier at the poles. So itu markah yang kedua. Markah yang ketiga, flooded at low land areas. Okey, kawasan-kawasan yang tanah rendah macam dekat Bangladesh semua akan banjir. Yang keempat, greater climate extremes change. Yang kelima, increasing temperature and dryness at the mainland. Okey, jom kita pergi kepada thinning of ozone layer. So yang pertama kamu nak kena tahu, ozone ialah O3. Okey, so ozone berarti nak balas dengan CFC, dia akan menipiskan ozone layer. Kenapa? Sebab dia pecah jadi carbon monoxide, chlorine molecules, also oxygen molecules. So apa yang penting pasal ozone ni yang kamu nak kena tahu? Ozone ni fungsi dia ialah protective layer to human and living things from UV rays. Okay, UV rays ni datang daripada mana? Datang daripada sun. So matahari ni bukan saja keluarkan cahaya, dia keluarkan sinaran UV. So CFC yang kamu nak kena tahu datang daripada refrigerators. Okay, fridge kamu tu. Seterusnya ialah aircon, air conditioner and aerosol sprayer. So spray nyamuk, spray rambut kamu tu, semua tu ialah aerosol sprayer. So solution, macam mana kita nak buat benda ni? Use fewer CFC products. Ada banyak alternatif sekarang ni. Okay, seterusnya use other energy like solar energy, wind energy, macam tu. Yang ketiga, reduce burning of fossil fuels. Okay, so sekarang ni kita tengah buat benda tu. And last kali ialah use HCFCs as alternatives. Good luck. Hi students, so ini ialah Mendel's Law. Mendel's Law ada dua, Mendel's First Law and Mendel's Second Law. Untuk Mendel's First Law, kita pakai monohybrid breeding, which is monohybrid inheritance. Mono maknanya satu, with dominant trait and recessive trait. Okay, so kita pakai satu sahaja inheritance ataupun trait kat sini. So dalam kes ni teacher pakai the colour of flower. Okay, so phenotype purple flower and white flower. So genotype dia pakai huruf. Okay, so kat sini teacher pakai capital UU and small uu. So bila gamet, ingat dia jadi half, so U besar dengan U kecil. So berlakunya fertilization, jangan lupa tulis kat situ. Dan kamu akan dapat first generation, F1 generation. So phenotype dia ialah purple flower. Kenapa? Sebab genotype dia ialah U besar, U kecil. Okay, selagi ada U besar, maknanya dia ialah dominant. So ini dalam kes ni ialah hetero lah. So berlakunya self-fertilization seperti yang kamu nampak kat situ. Jangan lupa gamet, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Berlakunya fertilization seperti yang kamu nampak teacher buat tu, tolong buat macam tu. So kita akan dapat U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil dan U kecil, U kecil. So akhirnya kita dapat the second generation. Genotype dia seperti yang kamu nampak tu. Phenotype dia 3 purple flower and white, 1 white. So kita dapat ratio 3:1. Okay, so jom kita pergi pada seterusnya. Kita pakai dihybrid breeding, dihybrid inheritance, and then kita pakai 2 traits. Okay, so dalam kes ni teacher pakai the colour of the seeds and also the shape of the seeds. So kat sini phenotype yellow and round seed, green wrinkle seed. Okay, so again benda yang sama, genotype capital KK BB and small letter KK BB. Alright, so gamet jangan lupa dia half, so K besar, B besar, K kecil, B kecil. Berlakunya fertilization, jangan lupa kita akan dapat first F1 generation. So phenotype dia ialah yellow and round seed. So seperti yang teacher kata tadi, selagi ada huruf besar, kamu akan dapat macam tu.
So self-pollination berlaku macam tu. Untuk kes ni, teacher nak buat Punnett square. So seperti yang kamu nampak dalam table ni, kita panggil dia sebagai Punnett square. Okay. Untuk yang atas tu, nama dia ialah schematic diagram. Teacher remind siap-siap, kalau soalan tu minta schematic diagram, kamu mesti tulis schematic diagram. Kalau dia minta Punnett square, kamu kena buat seperti yang teacher tengah buat sekarang ni. Ini ialah Punnett square. Okay. Biasanya Mendel second law kita akan buat Punnett square. So just buat macam tu je. K besar, B besar, K kecil, B besar, K besar, B kecil, K kecil, B kecil. And then buat benda sama yang dekat belah kiri tu. Tak kisah male dengan female kat bahagian mana. And then kamu just gabungkan huruf K dahulu, lepas tu baru huruf B. Huruf besar dahulu, lepas tu baru huruf kecil. Okay. So tolong faham, tadi teacher tak mention Mendel's first law, law of segregation. Untuk second law, Mendel's law ni kita panggil dia ialah the law of independent assortment. Alright. So dah siap dah. Akhirnya kita akan dapat ratio dia 9, 3, 3, 1. Good luck. Bye.